Assalamualaikum guys, bertemu kembali dalam Login Bola. So, hari ni, macam biasalah, aku nak borak pasal pasukan Seri Pahang ni. So, kita dah berada di hujung first round. Untuk perlawanan terakhir first round ni, Pahang bertemu dengan Kuala Lumpur City lah. Tapi sebelum tu aku nak beritahu result-result yang lain. Kedah mengalahkan Sabah 2-1. Kelantan United mengalahkan Kelantan 4-1. Perak kalah 0-3 dengan Terengganu. PDRM menang 1-0 dengan Selangor. Sangat mengejutkan ya. Penang kalah 0-2 dengan JDT. Kuching City seri 1 sama dengan Negeri Sembilan. Seri Pahang kalah 1-2 dengan KL City. So yang lain tu aku tak nak ulas lah kan. So aku nak ulas tentang pasukan kesayangan korang itulah. Seri Pahang ni. So untuk perlawanan ni, Pahang mengharapkan Izham Tamizi di penjaga gol. Dan di pertahanan kita ada Azrif Nasuhak, ada Fadil Sas, Nick Swirat dan Auzari Pain. Dan di tengah ada Stefano Brundo, Kevin Ingriso, Zai Aizat dan Baki Udin. Dan di bahagian serangan kita ada David Rowley dan Kepah Sherman. So untuk malam tu kita bermain agak baik sebenarnya. Aku tak tahulah kenapa kan. Bila Pahang ni main cantik, ada short pass kan, boleh pula kalah kan. Tapi kalau ikutkan sebenarnya kan, KL City bermain bertahan sebenarnya. Itu adalah gameplay diorang, cara diorang bermain. Diorang bermain secara defensif dan akan membuatkan counter attack. So dalam untuk perlawanan ni, Pahang pegang position yang baik lah sebenarnya. Ada one touch, memang ada main one to kan. Memang cantik lah passing masa malam tu. Kalau kita tengok sebelum ni, Pahang sebenarnya banyak bermain defensif. Belakang kita tu agak penuh lah. Tapi pada malam tu kalau kita tengok, defense kita agak lalai lah. So untuk gol penalty tu, bagi aku memang patut lah. Memang patut penalty lah gol tu kan. Dia mana keeper terjah Baki Udin time tu. Tak sebab aku Baki Udin. Dan kita dihampakan dengan gol free kick daripada Paulo Josue lah. Kalau kita tengok balik highlight tu kan, sebenarnya Izham Tamizi macam boleh save bola tu kan. Tapi tak tahu lah kenapa dia sliding kat bawah tu kan. Dia sliding, aku tak tahulah kan. Itu korang boleh komen lah kat bawah kan. So dalam perlawanan ni aku boleh katakan Pahang memang attack memang bagus lah. Pahang main sebenarnya. Bagi aku kesilapan pertahanan jugalah, agak leka sebenarnya pertahanan kita. Dan menyebabkan beberapa silly mistake, ada beberapa fall yang aku rasa tak patut kan. So benda-benda macam tu lah kan. So sebenarnya bagi aku agak baik lah permainan si Pahang pada malam tu. Tapi itulah orang kata, kalau main baik pun kalau tak menang buat apa kan. So baik main entah apa-apa, menang bagus juga kan, dapat mata, boleh kejar JDT. So macam biasalah aku akan bagi rating aku akan bagi rating dari penjaga gol, pertahanan, tengah dan penyerang lah. Untuk penjaga gol, aku boleh bagi berapa penjaga gol ni. Korang rasa nak bagi berapa? Tapi kalau aku nak bagi 6.9 macam tu je lah. Tapi aku rasa kalau gol yang Paulo Josue tu kan, aku rasa dia boleh tempis. Aku tak tahulah kenapa kan. Mungkin bola tu dia dia curly kan. Dia curly ke tepi lagi, aku tak tahulah kan. Tu menyebabkan Izham macam aku dah tak dapat tangkap dah ni. So untuk Azwar Arifin malam tu tak adalah menyelah sangat aku tengok. Tapi adalah juga dia bantu pertahanan kan. Tapi untuk di bahagian serangan aku rasa kurang. Tapi untuk bahagian pertahanan ada banyak lah dia membantu. So aku bagi dia rating dalam 7/10. Bagi aku untuk Fadil Syaz ni agak kurang sikit lah pada hari tu. Mungkin ada faktor-faktor lah yang menyebabkan dia punya form dia tidak bagus lah pada hari tu. So untuk malam tu aku bagi dia sama ataupun tinggi sikit daripada Aware ataupun Azwar Arifin, iaitu dalam 7.2 macam tu lah per 10. Dan untuk Nicholas Swirat pula kan, untuk Nicholas Swirat pada malam tu aku rasa, aku tak tahulah kenapa kan, aku tak tahu kenapa Fandi nak pakai Nick Swirat ni berbanding Glassop. Aku rasa Glassop is better player lah daripada Swirat. Tapi mungkinlah dari segi pengalaman Swirat is lebih banyak pengalaman. Tapi kalau Glassop tu bagi aku is better player lah bagi aku. So untuk Nick Swirat aku boleh bagi dia dalam 6.9 lah. Dia agak kurang lah malam tu. Ada je dia menghalang pergerakan, intercept kan. Tapi itulah, ada certain mistake lah yang berlaku pada malam tu di bahagian defense lah. Bagi aku malam tu defense agak kurang lah. So untuk di bahagian paling kanan sekali, right back ataupun right flank kan, itu pemain yang aku rasa sangat bagus lah kan untuk pasukan Seri Pahang pada tahun ni. Yang loan daripada JDT iaitu Azrif Nasruhak. Dia banyak bantu di bahagian serangan dan banyak buat crossing dan
Bagi aku player ni memang bagus lah. Cuma di bahagian pertahanan dia ada kadang-kadang tu lambat sikit lah turun. Banyak jugalah bola lepas dekat tempat dia tu kan. So aku boleh bagi 7 je lah. 7 je aku bagi. 7 per 10. So untuk pemain sub yang masuk di bahagian pertahanan, di separuh masa kedua itu Michael Glassop bermain dengan lebih baik lah bagi aku. So untuk dia ni aku bagi rating dalam 7.5 macam tu lah. Untuk di bahagian tengah yang lebih ke dalam ni, defensive midfielder itu Stefano Bruno. Bagi aku pada malam tu dia agak bermain kurang baik lah. Dia ada banyaklah bola lepas kat dia. Kalau kita tengok sebelum ni, Stefano Bruno banyaklah dapat intercept bola dekat bahagian tengah tu. Banyak dapat menghalang lah. Tapi pada malam tu banyak bola terlepas lah. So bagi aku pada malam tu performance dia agak kurang lah. So aku bagi dalam 6.9 saja. Untuk Kevin Engriso pula aku tak tahulah nak bagi dia rating berapa. Kadang-kadang tu dia ada menyelah. Tapi bagi aku free kick dia banyak ambil free kick pada malam tu, dan free kick dia kebanyakan ni kurang menjadi lah, kurang mendapat kepala player. So bagi aku Kevin Engriso ni kena improve lagi dekat dia punya hantaran. Aku tak tahulah dia gugup ke apa, tapi yang aku tahu sebelum ni pemain ni sangat bagus lah dari segi hantaran dan dari segi free kick dia. Dan aku tak tahulah, mungkin sebab form dia yang baru lepas baik daripada injured, mungkin lah lepas baik daripada injury kan. So untuk Kevin Engriso ni aku bagi dalam 6.5 saja. So untuk bahagian sayap pula kita ada Bakiuddin Samsudin dan kita ada Zuhair Aizat. So untuk Zuhair Aizat, pemain ni agak baik sebenarnya. Kalau kita tengok Bakiuddin dengan Zuhair ni banyak buat game dekat tepi tu. So baguslah untuk Bakiuddin dan juga Zuhair Aizat, dia makin improve lah. So untuk Bakiuddin aku boleh bagi dia 7.5 lah. Dan untuk Zuhair Aizat aku boleh bagi 7.5 juga. Sangat baik. So untuk pemain sub selepas tu kita ada Syazwan Andik, kita ada Syahrul Nizam. Bagi aku untuk Syazwan Andik malam tu banyak juga melakukan crossing yang sangat berbahaya lah. Memang hampir-hampir lah Kepas Shimon tu nak buat gol. So kemasukan Syazwan Andik ni memang agak menambah baik lagi lah hantaran-hantaran untuk ke dalam. Cuma Pahang ni kekurangan striker lah di hadapan. Kepa je kan yang tinggi kat depan tu. Takkanlah nak suruh Stefano tu naik atas. Bila Stefano naik atas dan juga ataupun Michael Glassop kan, so di belakang ni dia akan menjadi lompong memang kosong kat belakang tu kan, tak ada benda kat belakang tu. Yelah, nak turun cepat-cepat pun kadang-kadang tu kena counter kan. Kena counter. Jadi macam tu lah yang gol Paulo Jasui tu kan. Terpaksalah buat foul dan gol. So untuk Syazwan Andik aku boleh bagi dia rating 7 per 10 lah. Dan untuk Syahrul Nizam ni aku tak tahulah kenapa Pahang ni simpan lagi dia. Aku tak tahu kenapa. Mungkin di latihan dia bermain dengan baik, tapi itulah, aku rasa Syahrul Nizam ni dah lama dah dekat Pahang. Aku rasa sejak dari Pahang FC yang 2016 tu. Dan aku tengok tak ada lagi yang, entahlah, bagi aku Pahang kena cari jugalah player sayap yang untuk berganti lah, bukan berganti tapi untuk backup lah Bakiuddin ataupun Zuhair Aizat lah kan. Kesian diorang ni, kita tak ada player sub yang boleh membantu, itu masalahnya. Aku tak nampak lah impak dia dalam game ni, so aku boleh bagi dalam 5.9 saja lah. 5.9, 5.8. Aku bagi 5.8 lah. Tak nampak impak dia pada malam tu. So di bahagian serangan pula kita ada duo striker, iaitu Kepas Sherman dan juga David Misai. So macam biasalah kan, Kepas Sherman memang bekerja keras dekat atas tu, memang work hard gila dekat atas tu, memang dedication dia untuk mencarikan gol tu memang ada lah. Cuma kadang-kadang tu yalah dia main seorang kan. Kalau kita tengok dulu dekat Terengganu dia ada pair yang bagus lah untuk bagi dia supply bola kat dia. So benda tu lah yang menyebabkan Kepas Sherman ni berbahaya masa dekat Terengganu. So kalau nak bagi rating kat Kepas Sherman ni, aku boleh bagi dia 8.9/10 lah. Sebab dia punya work hard tu dekat bahagian serangan tu memang bagus lah. Cuma masalahnya pair dia. Dia punya pair dia tu masalah. Aku dah dengar nama import baru sini Pahang tu, tapi korang kena tunggulah. So untuk Mat Misai pula, player kesayangan korang ni kan, ya memanglah David Rowley ni dia ada tandukan yang bagus kan, dia ada ketinggian, dia boleh melakukan tandukan. Tapi masalahnya ialah dah beberapa game ni kan, tak ada improve juga. Macam tu lah, tak boleh nak cakap apalah. Aku terpaksa lah bagi dia punya
rating 5.9 saja. Aku tak tahulah. Aku tak boleh lah. Memang kalau kita tengok Fandi separuh masa kedua tu memang dia buat keluar kan. So kat situ kita tengok kita punya serangan tu lebih baik. Cuma masalahnya ialah kita kekurangan serangan kan. Kita pun pakai siapa je, Malik Ma'arif kan untuk sub tu. So pada malam tu Malik kurang menjadi lah. Memang ada satu peluang tu memang Malik boleh tanduk lah. Memang kalau gol tu memang dah time tu 2-1 dah. Time tu belum kita kena 2-1 lagi. Kalau tak Pahang time tu dah 2 dah. Tapi itulah kan, tak ada rezeki. So untuk Malik pada malam tu kurang menjadilah. So aku boleh bagi dia 6/2 sajalah. Pada malam tu kurang menjadi. Tapi impak dia tu adalah daripada Mat Misai. Mat Misai ni aku tak tahulah. Dia kena work hard lagi lah untuk menjadi seorang striker. Kalau korang tengok kan, pasukan Seri Pahang sebenarnya sejak Stefano Brundo naik ke lebih kepada defensive midfielder ni, kita tengok kita punya belakang tu agak bocor lah. So untuk Seri Pahang ni, bila aku tengok lah, bila menyerang dia akan bermain dengan 3 defend. 3 defend dan 5 tengah dan 2 atas lah selalunya bila menyerang. Tapi bila untuk bertahan dia akan bermain 5 lah. Tapi kan masalahnya bila Stefano Brundo naik terlalu atas, itulah masalah kita. Bila dia naik terlalu atas, itulah yang terjadi. Kalau main atas sangat ni kan, masalah jugalah. Dan satu lagi, kehilangan Azam Aziz di bahagian tengah memang sangat membuatkan pasukan Seri Pahang ni tak jadi benda lah. So aku harap bertemu dengan Negeri Sembilan ni kita boleh dapat 3 mata lah. Kalau kita tengok Kedah dah mencocok rapat dah belakang Seri Pahang tu, aku risau lah. Dan aku sebagai fan hanya mengomen je, tahu mengomen je lah, memberi pendapat dari segi pandangan-pandangan fan. So rasanya sampai di sini saja. Gerak dulu.